Assalamualaikum Puan Nurul Syakirah binti Rosli. Welcome to Main Talk Podcast. Lebih dahulu kita buka sesi temu ramah ini dengan umum kitab Al-Fatihah. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Puan kerana sudi meluangkan masa untuk ditemu ramah oleh saya pada petang ini. Sebelum kita melangkah masuk pada tajuk temu ramah kita, iaitu Aku Akaunten, boleh Puan ceritakan sedikit tentang alam persekolahan hinggalah ke tahap sekarang ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyaklah kepada pihak MIM. Okey, mula-mula saya ingat ke podcast ni nak pergi dekat studio kat situ. Lepas tu memang tak tahu lah. Lepas tu dia tengok Ustaz Safan kata tahu tak podcast tu kat mana. Dekat depan perhimpunan MIM. Tu rasa macam serius lah. Okey, so ni first time saya bercakap dengan adik-adik MIM. Pertamanya apa khabar semua? Okey, pertama sekali saya lah yang kat Betuah. Ramai sangat staff mandat ni, tiba-tiba dia panggil aku akaunten duduk kat sini. So saya pun tak tahu nak sembang pasal apa, tapi kita try lah mana yang boleh dikongsikan sama-sama untuk adik-adik atau masa depan adik-adik untuk ke depan apa yang sepatutnya adik-adik nak capai tu. Boleh ke boleh? Okey, so tadi soalannya berkaitan apa kerjaya saya pada mulanya daripada alam persekolahan sampailah sekarang. Okey, nak tak perlu tulis pun dengar aja. Okey, pertama sekalinya saya menerima pendidikan bermula pada sekolah menengah. Saya mengambil aliran sekolah menengah kebangsaan Tunku Ismail. Dekat situ saya tak tahu, tapi dekat sekolah tu dia ada dua. Satu tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Kita kan kalau kita pergi sekolah kebangsaan biasa, dia akan letakkan kita dulu sama ada kelas kemahiran hidup tu pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 ataupun pilihan 4, betul tak? So, macam saya tak tahu. Saya masa tu ditakdirkan duduk dekat pilihan 3, iaitu perdagangan asas keusahawanan. Daripada situ lagi. So, daripada kalau kita pergi kemahiran hidup tu, dia ada pasal pertanian, dia ada pasal engineer kan. So, start situ memang saya dah duduk dekat perdagangan keusahawanan. Kerana daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3 tu, kalau kelas-kelas kemahiran hidup lain tu dia ajak pasal nak buat baju, pasal nak masak, tapi dekat situ dah ajak pasal perakaunan. So saya ingat kita berhenti dekat situ. Cumanya bila dia masuk ke tingkatan 4, tingkatan 5, saya masuk tingkatan 4, tingkatan 5 dia ada 3 kelas. Kelas pertama kelas sains bio, kelas pure science. So kelas kedua adalah kelas berkaitan dengan account science, iaitu dia hanya touch pasal admit, kimis dengan fisik. Okey. So kelas ketiga adalah pure perdagangan. Okey. Lepas tu nak ditakdirkan juga masa tu saya duduk dekat kelas sains perakaunan. Tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan alhamdulillah lah, saya tak tahu, saya tak boleh go sangat dekat kimia dengan fizik tu sebab dia terlalu complicated. Nak kena baca graf, dia tengok satu-satu CO tambah DO jadi apa semua tu. Jadinya saya boleh go dekat dekat perakaunan. Masa tu perakaunan dapat A+. Tu macam wow, A+. So kita tak fikir apa pun. Kita macam okey tak apalah, mungkin masa tu sebab saya punya cita-cita first time saya nak jadi lawyer. Saya nak jadi lawyer. So masa nak lawyer tu kita kena sagu untuk lawyer. Kita nak buat untuk ke lawyer tu. Tapi bila kita try untuk nak pergi cari kita punya diri masa tu, saya rasa saya betul-betul dapat bila kita ke alam universiti. Okey, saya masuk universiti, saya sambung dalam diploma perakaunan. So masa pergi ke diploma perakaunan, diploma adalah salah satu yang cakap susah lah belajar. Tapi alhamdulillah senang. Diploma sangat bantu. So lepas sambung diploma 3 tahun, saya habiskan diploma, saya sambung ke degree 4 tahun. 4 tahun dekat tempat yang sama. Masa tu Queen sebelum dia tukar ke Indonesia. So masa pergi orang kata degree ni susah lah. Setengah orang dia nak sambung sampai diploma, dia tak sambung degree dah, betul tak? Tapi kalau nak jadi accountant, make sure kita kena completekan kita punya perjalanan hidup tu. Kenapa kena complete?
Sebab alam diploma takkan sama dengan alam degree. So untuk diploma saya rasa saya banyak bermain, tapi alhamdulillah kalau degree tu orang cakap boleh lah mereka kalau masa tahun saya tu degree dekat Unisham first class 3.67. Tapi sekarang ni 35. Tapi kalau dia dah 35 saya rasa kami ni mungkin first class takut. Tapi dia punya struggle cara pembelajaran dekat insan yang orang tengok kadang-kadang orang tengok insannya je pun Unisham. Tapi seriously masa kita belajar dekat Unisham bahagian kewangan iaitu masa tu duduk dekat bahagian perbankan Islam. Memang lecturer dia kalau dia duduk kat depan ni hampa bercakap kat belakang tu, get out from my class. So kami punya account ni betapa dia nak bagi kami independent depan orang. Every single question yang dia bagi kita, sebab dia bagi satu paper dekat kita tu, selesaikan isu tu, you kena present kat depan, your friend kena ask you your question. So kalau you tak mampu jawab this question, so you tak enough dengan knowledge yang you belajar. So masa tu kenalah kenapa you tak study dulu you punya question. Sedangkan question yang dibagi tu adalah question yang kita tak tahu tu nasib kita yang kena. Kalau yang susah-susah lah. Kebetulan saya masa tu saya selalu kena soalan yang susah. Sampai saya dah tahu dah soalan susah dia mesti aku. Sampai kita dah bersedia ke Allah tu. So bila kita bersedia ke Allah tu, alhamdulillah lah betul lah. So saya rasa degree adalah benda yang paling orang kata susah lah degree. Tapi jangan risau. Bila kita dah tahu kita punya tahap potensi, degree tu adalah benda yang mudah. Tapi insyaAllah perancangan tu nak sambung master. Tapi bila kita sibuk dengan belajar ni, dia rasa macam tak sempat. Tapi doa-doa lah bagi master tu tercapai. Alhamdulillah Puan. Kiranya bukanlah mudah berjalani hidup ini ya, seperti yang saya sangkakan. Saya mendapat iktibar daripada perkongsian Puan tadi. Doakan saya dimudahkan urusan bersama kawan-kawan saya yang lain demi. So bagi kawan-kawan yang bercita-cita untuk menjadi seorang ahli kewangan seperti Puan Syakira, perlu membuat perancangan yang teliti mulai sekarang berdasarkan perkongsian Puan Syakira tadi. Bab kata orang putih, planning to plan is planning to fail. Seperti mana yang Puan sedia maklum, Mahadib Qasim Madat atau MIM mendedahkan pelajar tahun 3 seperti saya dengan ilmu saham dengan kerjasama Aski Ahmad Akademi. Pada pandangan Puan, apakah hubungan kelas tersebut dengan kerjaya seorang accountant seperti impian setengah daripada kami? Okey, terima kasih atas soalan tadi. Okey, kalau nampak kelas saham tadi, apa yang adik-adik nampak? Kalau belajar lagi kelas saham kat siswa ke belum? Belum. Tak belajar lagi. So akan belajar ni semua ni batch ke berapa? Berapa tahun lagi nak belajar? Baru masuk. Belajar saham tu batch ke berapa? Maksudnya tahun ke berapa? Tahun ketiga? Tahun ketiga. Okey. So kalau dah belajar saham tu nanti, okey, kalau kita kata kita belajar saham, seronok dah belajar saham tadi. So bolehlah tanya dekat ustaz belakang ni, contohnya Ustaz Afifi, Ustaz Hamid, Ustaz Safwan, Ustaz Arash, lepas tu Ustaz mana tu, Ustaz Amirul, Ustaz Syakir nanti. Tanya dia macam mana. Sebabnya kalau kamu tengok saham, kamu mesti rasa apa? Saham tu buat duit. Betul tak? Saham tu kamu rasa kamu nak untung je, kamu tak mau rugi. Tapi kamu kena faham dulu kenapa relatednya perakaunan tu. Okey kau? Nak masuk tak? Okey. Apa relatednya saham tu dengan kamu nanti? First kali bila kamu masuk ke ilmu saham nanti, pertama sekali mestilah kamu akan study dulu kan berkaitan dengan company tu. Kamu tak boleh nak trade rasa kamu tu okey, cantik kamu nak trade. Pertama sekali mesti kamu nak study pasal company tu apa. So bila kamu nak study pasal company tu nanti, kamu akan kena study dia punya kewangan, report kewangan syarikat. Iaitu dalam report kewangan yang selalunya syarikat tu keluar adalah report kewangan beraudit, iaitu report kewangan yang disahkan oleh juru audit mereka dan telah diiktiraf oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Iaitu dia di-verifykan dah company tu loss ke, profit ke, boleh buat untung ke, ataupun company tu biasa-biasa saja. So daripada situ lah nanti kamu kena study dia punya company tu, kamu boleh tengok dekat dalam, sebab related dia tu, sebab kat dalam laporan kewangan dia tu dia ada hubungan yang melibatkan accounting punya sistem.
Contohnya dia ada balance sheet, dia ada expenses. Benda yang kamu belajar tu akan duduk kat situ. Bila kamu ada ilmu berkaitan dengan tu, kamu mudah nak capture. Kamu tak ada study semua, kamu just tengok profit untuk, tengok dia punya asset, tengok dia punya cash in hand dia berapa. So kamu mungkin laju sikit pada orang. Related dia kat situ lah. Dia tak ada lah. Kita still kena study, sebab tu bukan company kita. Kita kena buat company tu mesti company kita. Tapi at least kamu dah faham bahagian mana yang kamu perlu touch, bahagian mana yang kamu just tengok-tengok saja. Kalau tanya saya pasal related, benefitnya accountant, dia boleh dekat bahagian tu. Dia just buka audit report, study company tu buat apa, dia punya expenses dalam tu sama ke tak. So dia punya duit dalam company dia tu, ada duit ke tak ada duit. Lepas tu asset company dia tu banyak tu dekat bahagian mana-banyak. So setakat tu yang tu. So related dia, sangat related. Dia dapat membantu kamu untuk nak baca syarikat tu punya profit dengan loss. Okay. Menjawab tak? Alhamdulillah, beruntung kami pelajar-pelajar ini kerana pendedahan awal ilmu usaha tersebut. InsyaAllah akan kami praktikkan dalam kehidupan seharian kami dan terapkan dalam kerjaya kami nanti. Tapi kan puan, ada sesuatu yang agak merisaukan saya setiap kali terfikir nak jadi seorang accountant, yang itu jenayah Kuala Putih didapati agak tinggi dalam kalangan accountant. Contohnya, kes seorang accountant di bank yang terkenal di ibu negara. Mereka disabitkan dengan kesalahan solat duit pelanggan bank tersebut yang bercecah jutaan ringgit. Adakah puan pernah menghadapi ujian seperti itu? Bagaimanakah puan menghadapinya? Okey, terima kasih atas soalan yang menarik soalan tu. Sebab bila kita cakap pasal duit, kita bercakap soal integriti, kita bercakap soal amanah. So pertama sekali bila saya belajar dekat Insanah ni, bila kami dekat kelas ni, pertama sekali kami diajar dekat Insanah, silibus dia ada sekali tahu. Silibus dia pasal hafal Al-Quran. Kadang-kadang kita fikir kita ni study accounting, tapi kenapa kalau fikir Insanah ni cikgu-cikgu lecture dia, dalam silibus dia wajib ambil satu subjek, kena menghafal Al-Quran. Lepas tu kena belajar subjek berkaitan dengan agama keagamaan sikit. So dia related benda tu. So bila kita ke alam pekerjaan, betul lah orang cakap, benda tu sangat menguji kita bila kita duduk kat accountant ni. Sebab apa? Pertama sekali saya cakap, accountant ni adalah seorang individu. Dia adalah orang yang tahu sebenarnya status syarikat tu macam mana. Ada duit ke tak ada duit ke, syarikat tu berjaya ke tak berjaya ke, syarikat tu sebenarnya ada masalah ke tak ada masalah. Betul tak? Sebab kalau accountant ni, staff-staff lain dia tak tahu pun company tu ada duit ke tak, company tu berapa income dia, berapa expenses-nya, tapi accountant boleh tahu. Semua masalah syarikat dia boleh tahu. Sebab apa? Dia adalah orang yang kena buat kewangan tu. So dekat situ, kenapa kita cakap kita uji ke tak? Kenapa benda ni wujud? Pertama sekali, saya pernah, saya dulu masa saya first time jadi saya kan masuk, sebelum saya masuk dekat sini, saya pernah audit report dekat, saya pernah kerja dekat bahagian audit. Bahagian audit masa tu. So bila kita kerja kat bahagian audit, kita pernah buat satu case, bukan dia dekat orang yang nampak tu orang nampak lah, dia orang tak nampak, orang tak nampak. So saya pernah handle satu case di mana dalaman dia tu sendiri berlakunya corruption. Kita study, masa saya belajar pun kita ada study. Masa saya buat real case, buat audit report tu berlaku. Sebab apa? Sebab kita check back tu balik ke belakang adalah disebabkan integrity staff tu sendirilah. Bila dia tahu status kewangan syarikat tu macam mana, dekat situlah dia mengambil kesempatan di atas setiap single scene yang dia tengok tu. Kadang-kadang orang fikir macam tadi, kes tadi tu dia berlaku, kes bank tadi tu dia solat hanya satu scene sahaja. Tapi pernah kita terfikir satu scene je pun nak kira orang siapa. Tapi kamu kena bayangkan, satu scene kalau dekat Malaysia ni ada 2 juta penduduk yang mempunyai akaun bank, agak-agak dia dapat apa dah dalam satu transaksi? Dah banyak kan? Sebab tu dia memainkan integriti yang sangat penting lah daripada part tu. Sebab tu kalau kamu jadi akaun nanti, kamu jadi orang bahagian duit nanti, kamu kena fikir duit ni duit orang, bukan duit kita. Kita boleh tengok duit tu, tapi kita tak boleh ambil duit tu. Duit kita hanyalah duit gaji semata-mata. Saya rasa sebab mungkin saya ni
Allah hantar malaikat Madad. Bila dia tengok adik tahfiz baca Quran, dia dengar Ustaz Yaakob dia bagi tazkirah tu, dia rasa apa? Dia rasa macam Allah Akbar, nasib lagi tak diuji dengan saat macam tu. Satu lagi kenapa berlaku macam tu? Mungkin berlakunya masalah ekonomi individu tu tersebut. So macam mana kita tak mahu kita di posisi macam tu? Upah dulu benda tu sebelum kita pegang nilai yang banyak. Kamu kena kayakan diri kamu dulu, baru bila kamu nak handle duit yang banyak, kamu tak akan tergugat. Sebab apa? Tengah orang jadi macam tu, bila dia someone yang macam biasa-biasa, tiba-tiba dia tengok duit terlalu banyak. Of course, kalau dia diuji dengan aku perlukan duit, dia akan rasa nak ambil duit tu. Sebab tu kalau kamu nak jadi orang yang macam ni, kamu kena mengkayakan diri kamu dulu. At least kamu akan bandingkan, aku dah ada duit pun, kenapa aku nak ambil duit orang? Dia macam tu. So nanti kalau kamu nak jadi ke arah ke accountant, kamu betul-betul kena atok career kamu, kejayaan kamu. Bagi orang kata, apa yang kita buat sekarang ni, duit yang kita ada sekarang ni adalah duit daripada kita. So bila kita nampak duit yang banyak tu tak menjejaskan iman kita. Faham tak? So bagi saya sekarang tu, kalau kita bercakap soal solat duit, kami dekat masa kami belajar tadi dulu, kami dah diajar cara-cara business behavior. Kita study masa tu berkaitan dengan kalau ustaz-ustaz belakang tahu berkaitan dengan perwaja. Okey, kenapa perwaja empire perwaja pada satu ketika dulu sangat besar. Dia sampai ke dia punya kekayaan tu besar. Tapi tiba-tiba dalam masa yang sangat pendek jangka hidup perwaja tu, tiba-tiba dia boleh, kalau kamu kenal dekat perwaja dekat apa tu? Kuburan. Kamu tengok kan, sebelah bangunan kalau kita daripada SP, belah kanan dah tak ada apa-apa dekat hidup. Sedangkan situ pernah menjadi pusat ekonomi. Perwaja pernah menjadi salah satu pusat ekonomi. Tapi kenapa benda tu berlaku? Bila kita buat study case waktu tu, saya punya grup buat study case, kenapa berlakunya benda tu? Kerana terdapatnya tangan-tangan kotor, iaitu corruption. Corruption berlaku di dalam perwaja tu pada tahun saya tak ingat tahun berapa. Tapi kami ada study, saya lupa dah itu. Berlaku corruption disebabkan oleh dia punya dalaman organisasi itu sendiri. Sebab tu kat situ nanti kamu kena belajar juga. Kita punya company dan kita punya syarikat tak runtuh sebab orang luar, tapi dia runtuh sebab tangan-tangan jahat orang-orang yang di dalam tu sendiri. So kalau kamu nanti kalau duduk kat bahagian account nanti, ingat pertama sekali kamu kayakan diri kamu dulu, baru kamu explore lebih banyak untuk jaga duit yang banyak. Lagi satu, kamu ada kena ada circle kawan-kawan yang selalu menolong ke arah kebaikan, dengar benda yang baik, fikir benda yang baik, nak buat benda yang baik-baik saja. Itu yang penting. Integriti kamu. Kalau kamu jadi accountant, kamu kena pegang pada integriti. Dekat jabatan accountant, kita ada satu road integriti yang kita kena ikut. Kalau kita dah langgar integriti tu, nama kita bukannya dekat sini je, semua kena ban. So kalau didapati kamu di bawah akta tersebut, kamu nak minta kerja kat mana-mana pun tak layan dah. So kamu kena berhati-hati part tu. Mungkin kalau kamu rasa tak lepas kat dunia akhirat, kamu kena fikir lagi. Okey. Terima kasih Puan atas pencerahan yang lebih detail. Padalah gaji dengan tugas kedua-dua kerja tersebut. Saya bertanya, apakah keistimewaan yang dimiliki oleh Puan sehingga boleh menjadi sebahagian daripada tim adat? Okey, subhanallah, soalan dia apa lagi istimewaan ni? Ya, soalan tinggi ni. Okey, apa keistimewaan dia? Saya pun tak tahu keistimewaan saya apa. Tapi saya dulu, sebelum saya masuk ke Madad, saya pernah bekerja di salah satu syarikat audit company, account dan audit company di sekitar Semadani. So daripada situ saya rasa sebelum tu pun saya pernah berkhidmat juga di Seluruh Jaya Koperasi Malaysia. Kalau saya tak duduk kat Madad, saya rasa mungkin saya duduk kat situ kot sekarang ni. So bila saya duduk dekat situ, banyak kita belajar. Saya tak buat untuk satu company. Sekarang ni saya buat untuk satu company. Kalau dulu kat sana, kita buat untuk banyak company. Macam-macam company kita jumpa. Kalau Seluruh Jaya Koperasi Malaysia, kalau pengupasan mana-mana syarikat yang ada koperasi tu, yang tu lah yang kita buat. Contohnya pertubuhan peladang. Yang tu pun SKM
tu saya rasa banyaklah ilmu yang kita dapat. So saya memang tak pernah menjangkakan, sebab masa saya baru habis belajar dulu, Madat ni dulu nama dia KVM, dia baru nak wujud. Iaitu dia wujud pada 1 bulan 1 2021. Okay, so bila saya habis belajar, masa saya habis belajar tu, Kak saya habis intern masa tu. Habis intern 28 bulan 3 2021. Okey, lepas tu Ustaz Yaakob mai sebab kan tidak disuruh saya berhenti awal dekat yang lama tu. Tapi kita terikat dengan komitmen tugasan dekat sana, kita tak pernah berhenti awal. So saya minta dekat Ustaz, boleh tak kalau kita start 1 bulan 4. Kerana saya tak ada lihat langsung 1 bulan 4 main kerja kat Madat. Main kerja kat Madat pada mula hari pertama saya masuk tu, bukan nak tengok tempat, nak tengok dokumen pun saya tak nampak. Masa tu tak ada apa-apa, kat sini kosong. So macam mana nak buat? So macam benda tak ada apa-apa, kita nak kena buat. Faham tak? Benda yang kosong, kamu faham tak? Kamu pergi kat satu tempat yang baru, dia tak ada apa-apa pun tempat tu. Tiba-tiba kamu yang nak buat benda tu. Contohnya, Madat masa tu dah berusia 4 bulan. 4 bulan tu masa tu tak ada apa-apa. Tapi inisiatif Ustaz Yaakob, dia nak bagi benda tu nampak ber-account, ber-record, berlaporan. So tu adalah tugas saya. So macam mana saya nak buat? So daripada situlah saya rasa terpaksa tunjuk kat Ustaz, okey, kena buat benda tu. Ustaz tanya apa keistimewaan sampai duduk kat sini, boleh buat kat sini. So kita explain, kita sebelum ni pernah jadi auditor. Saya dulu auditor, bukan accountant. Auditor di salah sebuah company ni. So saya pernah berkhidmat di Sulawesi Malaysia. So kita dah pernah buat lah audit report. So kamu kena faham tau, bila kamu duduk nanti dekat dalam career kamu pun kena faham, kamu ni finance ke, kamu ni accountant ke, kamu ni auditor ke. 3 benda yang berbeza. Tapi kalau kamu jadi accountant, kamu dah boleh kawal, kamu dah boleh jadi, kalau kamu jadi accountant, kamu dah boleh jadi kewangan, kamu boleh jadi auditor. Kalau kamu jadi auditor pun, kamu boleh jadi account, kamu boleh jadi finance. Tapi kalau kamu duduk kat finance, kamu tak boleh jadi auditor, kamu tak boleh jadi accountant. Sebab apa? Sebab dia adalah tugas yang berbeza. Tapi kalau kamu jadi auditor, kamu dah boleh tahu semua benda. Sebab apa? Sebab auditor tu sebenarnya yang asaskan baca-baca accountant. Auditor belajar dia adalah nak soal accountant tu. So masa tu saya belajar dekat accountant, saya belajar as auditor. So bila saya belajar dekat auditor, Ustaz ikut tanya apa benda yang pertama kali saya nak buat dekat situ. So saya kena terangkan, okey, kita kena fahamkan dulu. Masa tu Madat ni benda apa? Madat ni dia buat company, dia buat apa benda. So nature business dia macam mana? Dia punya business hierarchy dia tu macam mana? So kalau kita nak buat account dia, kita nak kena buat apa? So saya diberi kepercayaan untuk mengambil amanah tu. So benda tu dah tak tersusun. Dia umpama kita main apa tu? Puzzle kosong. Puzzle tak ada apa-apa puzzle, tapi kita nak buat puzzle tu duduk kat situ. Saya rasa masa saya masuk tu puzzle tu tak ada langsung. Puzzle tu semua berserap kat tepi. Saya nak susunkan puzzle tu satu. So benda tu lah saya kena tunjuk kat Ustaz Yaakob. Boleh ke bagikan saya ruang untuk benda tu? Saya tak ada istimewa apa-apa, tapi insyaAllah dengan ilmu yang saya ada tu dapat juga membantu Madat. So nak tanya pasal keistimewaan dia tu, saya rasa mesti keistimewaan saya satu je. Mungkin saya duduk dekat auditor, sebab tu membantu saya untuk kerja-kerja accounting, iaitu accountant. Okay, kamu jelas tak? Kat situ dia agak macam siapa dia ni? Tidak. Tapi insyaAllah kalau kamu belajar nanti, kalau kamu ambil betul-betul pure, kamu kena ambil pure ijazah sarjana muda perakaunan. Sebab dalam perakaunan tu, dia akan merangkumi subjek-subjek auditing, taxation. Kalau kamu tanya saya pasal benda-benda macam tu, saya rasa macam saya sangat macam suka. Sebab dia melibatkan agensi-agensi luar. Bila dia melibatkan agensi luar, kamu adalah orang yang terselamat untuk banyak benda kalau kamu ada knowledge. Contohnya kalau kamu tanya saya pasal taxation, kita main dengan siapa? Kita main dengan FHDN, Lembaga Hasil dalam negeri. So kalau kamu ada knowledge pasal itu, nanti kamu datang depan saya semua ada jutawan. So kamu nak kena manage duit kamu nanti. Kamu dah tahu dah nak buat macam mana.
Sebab kamu ada ilmu berkaitan dengan benda tu. So benda tu kalau kamu tanya saya, benda tu sangat menarik. Kalau kamu duduk dekat bahagian, kalau kamu tak jadi kamu tak jadi orang yang buat pun, kamu jadi orang yang kaya dengan duit pun, kamu dah sangat beruntung. Sebab apa? Sebab kamu dah tahu apa yang perlu kamu buat untuk kamu punya diri kamu nanti. Macam mana kamu nak agihkan duit kamu masa di mana, nak lari kat mana, kamu dah kira. So dia bukannya, ilmu tu bukannya ilmu untuk bekerja semata-mata, tapi ilmu untuk diri kamu juga. Sebab kita duduk kat Malaysia ni, kita terikat dengan apa? Kita terikat dengan, kalau individu yang bekerja gaji lebih pada 3,500 kena declare income. So kamu dah tahu dah. So ilmu tu bukan semata-mata ilmu untuk kamu nak dapat gaji yang tinggi, tapi ilmu macam mana kamu nak jaga duit kamu yang banyak nanti. Sebab saya yakin depan-depan saya nanti bakal jutawan. Sebab kenapa? Kamu dah didedahkan dengan ilmu saham daripada kamu sekarang ni. Sedangkan ilmu saham tu, macam saya sendiri pun ilmu saham tu saya tahu pun masa saya dah kerja dah. Dan ustaz-ustaz belakang tahu sebab duduk kat Madat. Kalau tak duduk kat Madat ni rasanya tak tahulah tahu ke tak. Tapi kamu ni dah sangat beruntung. So nanti belajar betul-betul untuk ilmu saham macam tu, ilmu duit. Okey. Dia macam beruntung bila nak takut dia habis kan. Jadi Tuhan yang buat. Kiranya pendidikan akademik sahaja tidak menjamin kita akan menjadi seorang ahli kewangan yang berjaya. Kita perlu mempunyai minat yang tinggi beserta skill yang padu. Baru-baru ini saya melihat satu video yang dikongsikan oleh Ivan Carey. Beliau berkata bahawa gaji seorang akauntan di Dubai boleh mencecah sehingga RM75,000 sebulan. Jika saya dapat tawaran tersebut kelak, adakah saya patut grab peluang tersebut atau bekerja di Malaysia sahaja? Okey. Dia kata gaji akauntan di Dubai. Okey, kalau kamu nak tahu betul-betul kalau gaji akauntan ni dia ada dua, company kerajaan ataupun swasta. Kalau kamu duduk kat company yang kerajaan, kalau kamu grade 42 ke atas, tak silap saya, basic study kamu degree, gaji kamu punya gaji permulaan adalah sebanyak 4,000 duit Malaysia. Iaitu tangga gaji sebanyak setiap tahun RM200 setiap tahun. So gaji kamu boleh pergi sampai 15,000 accountant. Tapi itu ada kerajaan. Tapi kalau kamu duduk kat swasta, ikut jugalah. Kalau swasta tu dia ada company government yang besar, mungkin gaji kamu lebih lah daripada company kerajaan tadi tu. So accountant adalah salah satu tinggi yang gaji dia boleh pergi beratus ribu kalau duduk dekat swasta. So tapi kalau saya duduk kat Madat ni, gaji saya tak banyak tu lah. Gaji saya gaji Madat lah. Okay. So kalau kamu nak tahu gaji ni adalah satu benda, kalau accountant ni advantage kita adalah gaji sangat tinggi lah dekat situ. So kalau kamu pandai untuk ilmu tu, bila gaji yang tinggi mesti ada income yang banyak, betul tak? So kalau kamu ada ilmu tu, kamu boleh manage untuk income kamu. Faham tak macam mana? Ustaz Faizul nak jumpa Hilman. Okay. Dia baru seronok dengar. Okay. So dekat situ, so gaji seorang accountant tu tinggi. Kenapa tinggi? Sebab tadi tu amanah dan integriti yang dia kena pegang tu. Bila kamu duduk dekat bahagian accountant, benda saya tegaskan satu lagi adalah kamu menjaga PNC syarikat. Dan itu kalau bahasa dia, kamu keluar je pada pintu office, semua benda kena kunci. Tak boleh cerita kat siapa-siapa pun. Dan kamu tak boleh bagi tahu walaupun satu sen duit hilang ke, duit berapa ribu, kamu tak cerita kat orang lain. Itulah amanah yang kamu jaga. Sebab itulah gaji accountant tinggi, disebabkan kamu memegang kerahsiaan syarikat yang sangat tinggi. Sebab tu kalau kamu tengok kebanyakan kes, banyak accountant kena coret. Accountant company besar kena coret. Sebab apa? Sebab dia pegang semua data syarikat. Ada sampai satu tahap yang saya baca, orang nak tahu pasal syarikat tu, dia kena beli pula accountant tu. Tapi kalau accountant tu tak amanah kat diri dia tadi, dia tak ada integriti, dia akan terima. Tapi kalau dia ada integriti, dia tak akan buat. So saya yakin kamu semua tak akan buat lah benda-benda macam tu. So kamu kena ajak diri kamu daripada pertama sekalinya untuk integriti. Kamu untuk integriti tak untuk nak jaga benda tu. Amanah tu
So kenapa gaji tinggi? Disebabkan oleh benda-benda macam itulah. Benda kita menjaga kerahsiaan company, kita menjaga data-data company daripada bocor, kita menjaga duit company, dan kita menjaga hal-hal syarikat company daripada tersebar luas. Memang kalau kamu tanya saya gaji accountant tinggi ke tak dekat luar sana? Ya, sangat tinggi. Mengikut kepada tahap ilmu yang mereka ada dan juga tahap belajar mereka tu tahap mana. Makin tinggi tahap belajar tu, walaupun dia belajar standard kamu, gaji dia lebih tinggi. So dekat situ sebab tu lah, kalau kau nampak accountant ni dia suka berlumba-lumba untuk belajar lagi. Sebab apa? Makin banyak ilmu yang dia, makin tinggi harga dia. Okay, so kalau dia nak bercakap pun lagi tinggi. So dekat situ saya rasa kan, kalau saya jadi kamu lah kan, kamu masih lagi muda. So kamu dekat situ, kalau kamu tak jadi accountant ke auditor ke, kamu boleh jadi untuk diri kamu sendiri pun dah cukup memadai untuk kamu nak atok kekayaan kamu tu. Ilmu tu kena ada untuk diri kamu juga, supaya tak ada dah kamu jadi orang kaya tapi tak terbit. Contohnya kalau kamu ambil, kamu tak tahu ni basic macam tu sebab kamu tak belajar. Tapi kalau kamu ada, kamu ambil orang yang bekerja kamu, at least nanti dapat membantu kamu lah untuk kamu nak baca balik macam mana laporan kewangan tu, macam mana duit kamu pergi mana, duit kamu ada berapa lagi, kamu boleh baca semua tu. Expenses kamu tu betul ke kamu punya accountant nanti record. Benda tu sangat menarik. Kalau kamu duduk dekat bahagian ni, sangat menarik. Dia banyak bagi kamu knowledge. Sebab apa? Sebab semua memerlukan duit. Betul tak? Okey. Saya setuju sangat puan. Sebab kata pepatah, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik di negeri sendiri. Terima kasih atas perkongsian yang sangat berharga daripada puan. Sebagai penutup, apakah pesanan atau harapan puan kepada anak-anak tahfiz tinggi? Okay. Apa harapan saya untuk anak-anak tahfiz? Okey, macam saya cakap tadi, kamu masih lagi muda. Apa yang kamu nak buat sekarang ni, kamu kena betul-betul atur kerjaya kamu nak pergi ke arah mana. Kamu rasa potensi diri kamu ni, kamu suka kira duit ke, kamu suka jadi doktor ke, kamu suka jadi ustaz ke. Kalau kamu jadi ustaz, takkan kamu nak jadi ustaz, mestilah kamu jadi ustaz yang macam ustaz lagi. Sebab apa? Kalau kamu jadikan Ustaz Yaakob sebagai panduan kamu, tengok Ustaz Yaakob macam mana, dia dah ke depan yang sangat banyak. Dia bukan Ustaz yang biasa-biasa. Betul? So kamu kena lagi luar biasa pada Ustaz tu. Kalau kamu tengok saya dekat sini accountant, mana tahu satu hari nanti saya tengok kamu ni adalah salah seorang accountant dekat Harta Reka. Oh, hebat betul ya. Kat mana? Kat Sandardi. Bekas budak saya dulu menerima pengajian di Maha Integrasi Madat. Oh, so alangkah macam awak seronok kan. So benda tu sebenarnya bagi saya, macam mana nak kata, kamu kena atur kerja kamu supaya kamu nak ke arah mana tu mudah untuk kamu nak faham apa yang kamu nak capai. Sebab satu yang kamu berpegang, tidak akan guna sebuah penyesalan selepas sesuatu tindakan. Kenapa? Kamu yang atur masa diri kamu. Kalau hari ni, kalau kamu satu hari nanti apa yang berlaku kamu lepas apa yang kamu buat, kamu menangis, kamu teriak, kamu rasa kamu menyesal sebab jadi yang dulu, itu semuanya tak penting dah. Kenapa tak penting? Sebabnya kamu yang sekarang ni kamu buat apa? Kenapa kamu nak nangis? Kamu kena ambil risiko. Aku tak akan menangis apa yang aku buat sekarang ni, sebab aku dah berpegang, aku nak jadi yang macam tu. Sebab tu kalau saya nak pesan kat kamu semua sekali, apa pun tindakan yang kamu buat hari ni, pertama sekali fikir dengan waras. Kenapa fikir dengan waras? Sebabnya, okey, lepas ni contohnya Hilman main ni kan, kamu main memanah betul. Dia main memanah. Tiba-tiba masa dia duduk tengah training ni, dia memain lah, dia memain sungguh-sungguh ni. Tiba-tiba dia pergi masuk tournament. Dia kalah. Dia menangis. Masa tu saya nak tanya kamu, air mata dia berguna tak masa tu? Tak guna pun. Kenapa dia nak nangis? Dia tak ada jalan. Kalau dia menangis pun dia tak boleh nak patah balik, nak jadi macam tu dah. Result dia tu takkan upah pun. So apa dia kena buat? Dia kena upah daripada sekarang. Okey, kalau kamu semua diberi pilihan, nak ke masa hadapan ke masa ke belakang? Kamu semua nak jadi masa hadapan ke masa ke belakang?
Okey, seorang jawab. Dari depan ke belakang? Kamu jadi apa? Firman. Sebab saya tak tahu kamu tadi. Kamu nak jadi master belakang, kamu nak alih masa tu, kamu nak patuh balik belakang ke kamu nak badut depan? Depan. Kamu? Depan. Ya, kenapa kamu nak di depan? Kenapa kamu nak ke depan? Kenapa kamu tak mau patah balik belakang? Sebab apa? Oh, okey. So, kenapa kamu nak kena depan? Kalau kamu tahu depan, kamu akan buat yang hari ni untuk sampai depan tu ada apa. Tapi kalau kamu nak patah belakang, kamu tak ada guna pun, kamu akan melambatkan lagi masa kamu. Faham tak? So, kalau saya pun diberi pilihan, saya nak tahu apa yang ada kat depan, supaya saya dah bersedia dengan apa yang kat depan tu untuk saya buat masa sekarang ni, capai yang ke depan tu. Baik kita memilih masa hadapan daripada patah balik ke belakang, nak prepare balik semua tu dah kenapa. So, kita pilih yang ke depan. So, apa yang adik-adik kena buat sekarang ni, kamu semua kena tahu dulu. Saya rasa kalau kita kat Majak ni, kita lebih kepada alam yang melibatkan peniraan, alam yang melibatkan duit, betul tak? Alam yang melibatkan ilmu nak upgrade diri kita. So macam mana nak cari lubuk-lubuk duit tu. So saya rasa dekat situ kamu adalah satu keistimewaan yang kamu ada. So tak spesifik kamu jadi accountant, mana boleh kamu adalah satu tiba-tiba saya tengok siapa dekat sini yang Danish adalah dia adalah pakar ketulis Malaysia. Wow, kamu boleh jadi. Kenapa kamu adalah orang pengkaji pasal duit-duit kat Malaysia ni? Kamu boleh jadi dunia part-part tu. So kalau kamu tanya saya, kamu sebenarnya yang atur siapa kamu sekarang ni, kamu nak jadi apa? So jangan malu untuk kamu ke depan, jangan malu untuk kamu nak menyuarakan pendapat kamu. Kadang-kadang kita kat sini sekarang kita malu nak menyuarakan pendapat, kita takut kawan-kawan kita gelak sebab salah. Betul tak? Kita cakap sini kawan kita kata salah. Tapi kamu ingat, orang yang tak pernah buat benda tu, dia tak pernah menghadapi kegagalan. Bila dia tak pernah menghadapi kegagalan, dia tak tahu macam mana cara nak bangun. Tapi kalau kamu, orang yang pernah buat gagal, kamu akan tahu. Kalau nak ke depan, jangan masuk gear reverse. Sebab gear reverse akan buatkan kamu ke belakang. Kamu kena buat gear D untuk ke depan. So, kamu dah tahu untuk masa depan kamu. So, kamu kena jadi orang macam tu lah. Banyak belajar. Sekarang ni duduk saja study lah, buka, tengok benda yang merapu. Kalau saya dulu, saya sangat suka buka pasal tengok kemerdekaan dunia. Kamu tak kemerdekaan dunia pada tahun berapa paling latest dengan kita, paling dekat dengan kita? Tahun berapa? Kita baru je menghadapi pada beberapa tahun yang lepas. Tahun kemerdekaan dunia yang sangat memberi impak pada kita satu ketika dulu. Banyak dah. Okey. Kemerdekaan dunia tahun kalau kamu nak tahu, kita akan terjadi setiap 10 tahun akan datang. Contohnya yang berlaku sangat teruk adalah pada 2007 ke 2008. 2007 ke 2008, di mana bank dunia tak membenarkan siapa-siapa pun. Faham tak? Dia telah membuat sekatan. Sebab dia kata dia tak ada duit nak bagi kat kita semua tu, kita tak boleh nak pinjam duit. Lepas tu benda tu sebenarnya berlaku pada 2010 tahun ke hadapan adalah pada tahun 2018. Di mana tahun tu kita sedang buat apa? Kalau kamu pasal, kita sedang COVID. Sebab disebabkan oleh kita sedang COVID, kita tak perasan benda tu. Macam kamu boleh tak perasan, mak ayah kamu perasan lah. Lagilah menghadapi yang sangat teruk masa COVID tu. Kalau kita tengok apa yang dah kamu kena tahu, setiap 100 tahun kita akan diuji dengan wabak yang sangat besar. Iaitu pada tahun 2018 adalah salah satu wabak yang sangat besar yang melanda dunia masa ketika tu. Di mana dia berrentetan daripada ekonomi dunia. Di mana kalau kamu tahu 2018 adalah salah satu berlaku dekat kita. Cuma kita tak sedar. Dan dia pulih menjelang tahun 2022. Baru dia okey. Kalau kamu tengok kenapa masa tu orang seronok sangat, begini. Sebab masa tu interest negara sangat rendah. Kalau setengah orang dia akan kata macam ni tahu, interest nak tinggi ni pasal apa orang tinggi sangat. Sebenarnya bila kamu ada nulis dalam accounting dan pasal kewangan ni, kamu akan nampak, kamu akan lagi rasa seronok bila interest naik. Sebab apa?
Sebab dia dah menjamin kedudukan negara kita ni strong. Kalau negara-negara kita tak strong, kita akan membuka ruang kepada negara luar untuk masuk, duduk kat negara kita ni dengan cara apa? Cara apa? Dagangan. So dekat situ, bila kamu faham, banyak benda yang kamu boleh related kan. Kalau kamu tanya dekat saya pasal account tu, saya sangat suka sebab benda tu kamu boleh study seorang-seorang kamu boleh tengok siapa kuasa besar negara dunia, siapa kuasa besar dunia, siapa bahagian ni. Perang dunia kat luar ni ada berapa jenis. Lepas tu perang ekonomi ada berapa jenis. Benda tu sangat interesting untuk knowledge kamu sendiri. Boleh? So untuk adik-adik yang dekat Madat ni, kat MIM ni, pertamanya, okey, kena pasti masa hadapan kamu sendiri, kamu nak jadi apa. Kamu kena atur daripada sekarang mana hala tuju kamu. Dan kamu kena tahu, percaya diri kamu kena ku sesuatu yang memberi benefit kepada kamu. Faham? So, hari ni saya jumpa kamu mungkin tak berfikir lagi soal-soal macam tu. Sebab siapa kamu 5 tahun sekarang ni, siapa kawan kamu, siapa kamu 5 tahun sekarang ni adalah menjamin kamu siapa 5 tahun akan datang. So, apa circle kamu, apa knowledge yang kamu ada, 5 tahun depan kamu akan tahu siapa kamu. Okay. So, dekat situ semua, saya harap dekat sini, satu hari nanti semua dekat sini, kalau saya jumpa satu hari nanti kat sini, saya boleh tengok semua yang hebat dengan cara masing-masing. Walaupun kamu semua bukan accountant, mungkin kamu salah seorang ahli perniagaan yang berjaya, mungkin kamu adalah salah seorang business apa businessman tu ada perniagaan lah. Okay. Kamu mungkin salah seorang vice director MIA, Malaysia Institute Accountant. Mungkin kamu adalah orang-orang tu. Dan kamu juga adalah orang-orang yang saya rasa dikagumi satu hari nanti. Kamu kena yakin ilmu yang kamu ada hari ini adalah ilmu yang menjamin kamu pada masa yang akan datang. Okay? Okay, setakat itu saja. Jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surat Al-As. Terima kasih semua.